Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin ucapkan selamat tahun baru kepada anda semua. Dan anda ucaplah kepada saya juga selamat tahun baru, boleh di ruangan komen. Saya mendoakan semua viewer di dalam channel ini akan menikmati hidup yang diberkati sepanjang tahun 2023. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih. Sarangi, I love you all. Terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe. Tekan juga butang notifikasi, dan sekiranya anda ingin menjadi channel member bagi channel ini, dipersilahkan, saya alu-alukan, kerana pada tahun depan, bermula tahun depan, kita akan mulakan sesi pemberian untuk giveaway, goodies dan sebagainya kepada semua subscriber, kepada semua member-member di dalam channel ini, kepada semua yang sudah tekan join member, yang bertuah, yang terpilih, kita akan berikan good goodies, giveaway, topi, t-shirt, keychain, stiker dan sebagainya. Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah beliau akan tumbang pada bila-bila masa? Benarkah beliau boleh tumbang pada bila-bila masa? Sekiranya anda bersama saya, katakan saya tidak setuju. Saya tidak setuju Anwar Ibrahim akan tumbang pada bila-bila masa. Tetapi sekiranya anda berkata bahawa Anwar Ibrahim akan menjadi semakin kuat, semakin disayangi, semakin akan bertambah memakmurkan negara Malaysia, anda boleh komen Demi Pertiwi. Okey. Cabaran Datuk Seri Anwar Ibrahim yang seterusnya adalah di Dewan Rakyat. Di Dewan Negara. Dewan Rakyat di Parlimen, beliau sudah membuktikan bahawa memang benar bahawa beliaulah yang mempunyai keabsahan yang sempurna, keabsahan yang membuatkan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong memperkenankan beliau untuk menjadi Perdana Menteri seterusnya Malaysia. Beliau telah membuktikan keabsahan tersebut. Tetapi kali ini cabaran beliau seterusnya adalah di Dewan Negara. Pada bulan yang lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menutup mulut, membuatkan mulut-mulut yang busuk yang selalu duk kata Anwar tak ada, ni tak ada, itu tak ada itu, tapi sekarang sudah pun bisu, tertutup tegam semua mulut penentang yang telah meragui sokongannya apabila meraih undi percaya di Dewan Rakyat. Tetapi ia boleh menjadi cerita yang berbeza pula di Dewan Negara. Pada masa ini terdapat 35 senator atau ahli Dewan Negara di pihak kerajaan dan 16 daripada pembangkang. Di atas kertas, Anwar sepatutnya menguasai 2/3 Dewan Negara. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, tidak seperti ahli Dewan Rakyat yang dipilih mengikut penggal setiap 5 tahun, pelantikan senator dan tempoh tamat perkhidmatannya berlaku sepanjang tahun di dalam Dewan Negara. Ini bermakna jumlah yang berpihak kepada Anwar akan berubah dari semasa ke semasa, sambil menyediakan gabungan dan parti bersekutu dalam membuat tuntutan mengenai perkara perundangan dan komposisi Dewan Negara itu sendiri. Daripada 35 senator di pihak kerajaan, 23 daripada Parti Barisan Nasional dan 6 daripada Gabungan Parti Sarawak GPS, manakala Pakatan Harapan pula PH yang diketuai Anwar hanya mempunyai 5 orang senator sahaja. Sebahagian besar ahli Dewan Negara BN dilantik semasa Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Justru kesetiaan mereka kepada Anwar masih belum terbukti. Menjelang Februari, apabila Dewan Negara bersidang semula, Anwar dijangka akan bersungguh-sungguh mencari kata sepakat di kalangan rakan gabungan untuk memastikan rang undang-undang kerajaan diluluskan sepenuhnya
termasuk rang Undang-Undang Pembekalan 2023 menurut penganalisis politik Wo Chang-si. Katanya, kesukaran atau cabaran yang mungkin dihadapi Anwar bukanlah khusus kepada Dewan Negara. Akarnya adalah dalam sifat kerajaan gabungan pasca pilihan raya sendiri. Bagaimanapun, untuk mencari kata sepakat dan menangani perbezaan di kalangan rakan gabungan yang mana mereka semua masing-masing akan bersaing pada pilihan raya akan datang. Mesti ada kata sepakat, katanya, antara 3 blok utama dalam kerajaan campuran, iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan GPS yang semuanya mempunyai senator sebelum meletakkan dasar utama kerajaan kepada Dewan yang biasanya bermula di Dewan Rakyat. Tanpa konsensus seperti itu, kerajaan campuran tidak akan memperolehi majoriti selamat untuk meluluskan agenda perundangannya. Katanya, oleh itu, jika blok utama mencapai kata sepakat, ia akan mengarahkan senatornya untuk mengundi sewajarnya dan tidak timbul isu kerajaan hari ini mendapatkan sokongan daripada minoriti senator saja di Dewan Negara, katanya. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berjaya sekali lagi melalui tempoh yang lebih mencabar ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang hujan di tempat kami. Hujan rahmat agaknya tahun baru. Syukur kepada Tuhan kalau memang ini hujan rahmat. Adakah anda juga mengalami hujan hari ini? Hujan rahmat maksud saya. Saya percaya kita semua akan dapat hujan rahmat sepanjang tahun 2023. Yang setuju katakan setuju atau amin. Okey. Tuan-tuan dan puan, saya ingin ucapkan terima kasih, bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Kepada yang sudah join member, terima kasih diucapkan. Pada yang belum join member, yang belum tekan subscribe, sila tekan butang subscribe dan tekan butang join member, kerana bermula tahun ini kita akan mulakan pemberian giveaway, souvenir, baju, topi dan macam-macam lagi. Jadi tekan butang member kerana kita akan beri kepada member yang terpilih dan bertuah. Ini berita yang amat buruk bagi Tan Sri Muhyiddin Yassin, bagi Hadi Awang, apalagi untuk Mahathir dan Mukhris. Ini memang buat checkmate kepada mereka semua pasti. Kalau ini betul berlaku, checkmate habis, tiada harapan lagi untuk mereka semua dapat bangkit semula. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mungkin bekerjasama menghadapi pilihan raya Pulau Pinang. Itulah yang amat ditakutkan pastinya. Pakatan Harapan sekiranya bergabung dengan Barisan Nasional, saya pikir sangat sukar untuk mengalahkan mereka. Sangat-sangat sukar. Kerana baru-baru ini saya dapat tahu satu kajian telah dilaksanakan, telah dibuat dan didapati sekurang-kurangnya 32 kerusi parlimen untuk Perikatan Nasional kemungkinan besar akan kalah dengan majoriti yang besar kekalahan sekiranya kerajaan perpaduan ini ataupun kerjasama politik di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan beserta dengan GPS, GRS warisan ini dapat dikekalkan sehingga PRU 16 yang akan datang, hampir pasti tidak ada sesiapa yang boleh mengalahkan mereka di 32 tambahan kerusi di parlimen itu. Termasuklah Pagoh dan juga termasuk di mana Tok Guru Hadi Awang bertanding pun bila ditambahkan undi di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, ternyata Hadi Awang juga kalah. Nah, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ini pengumuman yang memang menakutkan. Memang tak disukai dan langsung tak diminati oleh PAS dan Perikatan Nasional, PPBM, apalagi untuk GTA pejuang yang kalah teruk itu. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berkemungkinan akan bekerjasama sebagai satu pasukan pada pilihan raya negeri yang dijadual berlangsung dalam tempoh beberapa bulan lagi. Demikian kata pengerusi daripada DAP. Pengerusi DAP iaitu Lim Guan Eng berkata, dengan penubuhan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, ia dengan sendirinya akan membawa kepada kerjasama di peringkat negeri.
sama seperti di Perak dan di Pahang, katanya. Perbincangan lanjut mengenai perkara itu akan dibuat dalam satu mesyuarat Pakatan Harapan, membabitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pemimpin tinggi lain pada minggu ketiga bulan ini sebelum Tahun Baru Cina, katanya. Sebarang perbincangan mengenai PRN dan apa saja berbentuk kerjasama di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional biar ia diumumkan selepas mesyuarat itu dan keputusan bersama dibuat, katanya kepada pemberita di Ibu Pejabat DAP pada hari ini. Lim Guan Eng turut berkata masih terlalu awal untuk membuat sebarang pengumuman mengenainya. Namun, katanya, apa yang penting secara prinsipnya, jika ada kerjasama di kerajaan perpaduan, maka akan ada kerjasama politik di dalam perpaduan, katanya dalam kenyataan tersebut. Jika tidak, saya tidak fikir ia kerajaan perpaduan, kata Lim Guan Eng. Ini betul lah, ini betul. Jadi katanya kerajaan perpaduan ini akan terus bekerjasama. Jadi dengan itu sudah tentu bukan saja di peringkat kerajaan, tetapi kerjasama politik juga akan berlaku, katanya. Ditanya sama ada penerimaan penyokong DAP terhadap Barisan Nasional, berikutan kedua-dua parti itu adalah musuh ketat politik sebelum ini, Lim Guan Eng berkata kedua-dua parti perlu memahami antara satu sama lain dalam situasi politik semasa ini. Katanya, selepas tiada parti yang memperolehi majoriti pada pilihan raya umum ke-15 PR15 yang lalu, kerjasama itu perlu untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil. Dalam hal itu, katanya, kita mesti membentuk kerajaan perpaduan seperti yang telah disarankan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Baginda memainkan peranan penting dalam menstabilkan kerajaan persekutuan, kata Lim Guan Eng lagi. Tambahnya lagi, menyahut titah Baginda adalah penting untuk pembentukan kerajaan yang stabil, bersatu padu dan lebih penting lagi mampu memberi tumpuan kepada ekonomi sebagai keutamaannya, katanya dalam kenyataan tersebut. Terdahulu, Setiausaha Agung DAP Pulau Pinang, Lim Hui Ying, telah mengumumkan pelantikan bendahari DAP Negeri iaitu Wong Hon Wai sebagai pengarah kempen bagi persediaan PRN Negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya fikir dengan kerjasama, sekiranya benar mereka akan tetap bekerjasama dan terus ada kerjasama politik di peringkat negeri, saya fikir di peringkat negeri pun amat sukar untuk mereka disaingi, amat sukar untuk mereka dikalahkan dan amat sukar untuk mereka ditumbangkan lagi. Kerana yang kita tahu memang di Malaysia yang paling ramai keahlian adalah UMNO. UMNO pula dalam Barisan Nasional. Ditambah lagi dengan MIC dan MCA juga berada dalam Barisan Nasional. Pastinya undi akan tetap berpusing-pusing kebanyakannya di dalam Pakatan Harapan Barisan Nasional. Saya fikir perkara yang paling tak disukai, paling ditakuti oleh pembangkang pada ketika ini adalah jika terjadinya memang betul-betul kerjasama politik di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Sebab kenapa? Itulah yang akan menyebabkan mereka sukar untuk dikalahkan. Kerana kesemua elemen ada di sana. Cukup kuatlah. Cukup kuat. Baik, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi pada berita-berita akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.